Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bertemu lagi kita pada kali ini bersama saya USA Ustaz Saiful Azlan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5, yang mana pada kali ini kita akan belajar pelajaran 3 hukum tajwid yang Ustaz bahagikan kepada bahagian yang kedua, iaitu di bawah tajuk wakaf dan juga ibtida. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita lihat objektif kepada pembelajaran ini, iaitu pertama, memahami tanda dan jenis wakaf. Tanda dan jenis wakaf. Yang kedua, mempelajari jenis ibtida, dan seterusnya menjawab soalan di bahagian deskripsi. Kita teruskan pelajaran kita. Wakaf dan juga ibtida. Wakaf maksudnya adalah memberhentikan bacaan di akhir kalimah dengan tujuan menyambung bacaan semula. Wakaf makna kita berhenti pada akhir kalimah ke mana kita berhenti, kemudian tujuan kita berhenti tu kita nak sambung semula bacaan tersebut. Manakala ibtida maksudnya adalah memulakan bacaan selepas wakaf. Jadi wakaf lawannya adalah ibtida. So kita pergi kepada wakaf terlebih dahulu, itu kepada tanda wakaf. Tanda wakaf iaitu kita boleh lihat tanda yang pertama yang disenaraikan di sini, iaitu tanda mim ni. Tanda mim, kalau dalam Quran dia ada ekor yang agak panjang sikit. Ini putus ni. Okay. Contohnya ialah pada perkataan dalam ayat Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah. Jadi kita berhenti pada yasma'un, kita dapati di situ ada tanda mim kecil, jangan bertukar dengan mim iklab. Mim iklab tu tengok nanti dia ada nun, dia ada ba. Di sini dia tanda mim tu kecil macam ni je, menandakan bahawa kita wajib berhenti apabila bertemu dengan tanda yang sedemikian. Yang kedua, harus wakaf pada salah satu tempat, iaitu jika kita jumpa titik 3 macam ni. Titik 3 begini pula ada pada 2 tempat. Contoh yang pertama yang biasa kita jumpa di awal suratul Baqarah, iaitu pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Atau kita baca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di sini kita jumpa ada 2 tempat, titik 3 kemudian titik 3 lagi. Ini kita baca, bolehlah berhenti di mana-mana tempat yang kita suka. Yang ketiga, wakaf lebih utama, iaitu tanda qaf lam ya. Ini utama, maknanya indikatornya bila mana kita jumpa tanda begini, kita lebih utama untuk wakaf. Walaupun di situ kita rasa macam kita boleh pergi nafas kita masih boleh panjang, tapi bila jumpa maka utamakan untuk wakaf. Contohnya lah, wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Okey. Yang keempat, harus wakaf atau wasal. Tandanya jim. Harus wakaf atau wasal. Ini indikatornya, timbangannya adalah sama. Kita jumpa, kita nak berhenti dengan kita nak sambung, terpulang pada kita. Kalau kita rasa macam contohnya nafas kita dah kurang banyak, kita berhenti. Kalau kita rasa nafas kita boleh pergi sampai akhir ayat, kita teruskan bacaan. Okey. Contoh, waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ataupun kita teruskan waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir.
terus yang kelima, iaitu wakaf lebih utama. Tandanya adalah sad lam ya. Maknanya ni berhenti lebih utama daripada kita teruskan bacaan. Contohnya, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Tapi kita rasa nafas kita tak cukup, kita ni nak jenis nafas pendek, maka boleh kita berhenti situ. Cuma keutamaannya adalah sambung terus. Kemudian kita lihat jenis wakaf. Jenis wakaf yang pertama adalah wakaf tam. Wakaf tam iaitu wakaf, makna tam ialah sempurna serba-serbi. Tengok, wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan juga makna. Ceritanya dah berakhir, tak ada apa dah. Kemudian kita teruskan bacaan. Contohnya pada awal suratul Baqarah, pada wa ulaika humul muflihun, berhenti situ. Kemudian kita sambung, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Cerita sebelum tentang cerita orang beriman, cerita selepas tentang cerita orang tidak beriman. Jadi tak ada dah kaitan, lafaz pun tak ada, makna pun tak ada. Ini dia panggil wakaf tam, wakaf yang sempurna. Yang kedua, wakaf kafi. Kafi ni martabat dia rendah sikit daripada tam. Iaitu kafi makna dia memadai. Okey lah. Gitu. Kita terjemah macam itulah. Kafi ni memadai. Maksudnya apa? Wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya, tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna, bukan lafaz. Ada lagi kaitan dia. Kaitan apa? Kaitan makna. Kita tengok macam mana kaitan makna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita berhenti situ. Memang akhir ayat pun. Kemudian kita sambung, khatamallahu 'ala qulubihim. Khatamallahu 'ala qulubihim. Kita tengok, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang-orang yang kafir sama sahaja bagi mereka. Anzartahum, kamu bagi peringatan pada mereka, ataupun lam tunzirhum, kamu tidak bagi peringatan. La yu'minun, tetap juga mereka itu tidak beriman kepada Allah. Disambung, khatamallahu 'ala qulubihim. Ayat ni ayat baru, khatamallahu 'ala qulubihim, tak ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Akan tetapi dia ada kaitan dari sudut makna, iaitu tutup. Khatamallahu 'ala qulubihim, Allah tutup hati mereka. Tutup hati ni macam mana? Ada kaitan makna dia sudut. Kamu bagi peringatan ke, kamu tak bagi peringatan, mereka tetap tidak beriman. Makna Allah tutup hati, menandakan bahawa mereka ini tidak beriman kepada Allah. Jadi dia ada kaitan sikit situ. Kerana itu wakaf itu dinamakan sebagai wakaf kafi. Yang ketiga, wakaf hasan. Wakaf hasan, terjemah hasan sebenarnya adalah baik, tapi dia berada pada tingkatan lebih rendah daripada kafi. Wakaf pada ayat yang telah sempurna makna, tetapi masih mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Contoh perkataan alhamdulillah. Perkataan alhamdulillah dah sempurna, dari sudut maknanya sempurna, tapi masih ada kaitan, iaitu apa? Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Jadi kaitan itu menjadikan dia sebagai suatu wakaf, tapi ia tidak cukup sempurna, maka ia dinamakan sebagai wakaf hasan. Kemudian kita lihat wakaf qabih. Qabih makna buruk. Qabih maknanya tak elok. Jadi wakaf tempat ni wakaf yang tak elok, wakaf yang buruk. Apa dia? Wakaf pada ayat yang mengubah makna sebenar atau tidak mempunyai makna, tidak sempurna makna, kerana perkataan berkaitan dengan kalimah seterusnya, lafaz dan juga makna. Okey, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Berhenti dekat tu. Maka cacat maknanya. Kerana maksudnya, wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendekati solat. Jangan solat. Allah tak nak perintah begitu. Allah nak perintah,
jangan kamu solat dalam keadaan mabuk. Ayat ni dia panggil ayat yang telah dinasakh. Kita sekarang ni dah tak guna ayat ini sebagai sumber hukum. Ayat ni diguna di peringkat awal dulu, di mana ketika Allah SWT nak mulakan pengharaman arak, Allah haramkan berperingkat. Antara peringkatnya ialah Allah larang orang Islam solat dekat-dekat dengan waktu solat. Allah larang orang Islam minum arak dekat-dekat dengan waktu solat. Kenapa? Kerana kalau minum dekat waktu solat, nak solat jadi mabuk, maka mereka mengelak, mereka tak minum hampir-hampir dengan waktu solat. Jadi Allah turunkan ayat, wahai orang beriman, jangan kamu mendekati solat dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk. Jadi ayat ini perlu diteruskan, tak boleh berhenti pada la taqrabus solah, kerana ia boleh mengelirukan makna bagi ayat ini. Terus kepada ibtidak. Ibtidak maknanya Ustaz sebut tadi, berhenti setelah kita memulakan bacaan, setelah kita berhenti. Ibtidak ada dua. Satu, ibtidak hasan, iaitu memulakan bacaan pada kalimah yang dapat difahami maknanya serta tidak salah dari sudut maksud yang dikehendaki oleh Allah. Hukum bacaannya adalah harus. Jadi kita mulakan dengan permulaan yang baik, itu dipanggil sebagai ibtidak hasan. Yang kedua dipanggil sebagai ibtidak qabih. Ibtidak qabih maknanya ibtidak yang tidak baik. Memulakan bacaan pada kalimah yang tidak mempunyai maksud, yang tidak menyampaikan maksud yang sebenar, atau boleh mengubah makna yang dikeluarkan dan yang dikehendaki oleh Allah. Bacaannya adalah, hukumnya adalah tidak harus. Jadi ibtidak ni ada dua, jangan keliru. Jangan kata ada ibtidak kafi, ibtidak tam, ibtidak apa lagi. Ibtidak ada dua, ibtidak hasan, ibtidak qabih. Dua tu je ada. Ustaz dah pesan awal-awal ni, takut nanti ada yang keliru. Okey, baik. Ini Ustaz bawakan satu contoh ibtidak. Boleh kita katakan ibtidak yang hasan ni macam mana, ataupun ibtidak yang qabih pun boleh jadi macam mana. Okey, contohnya adalah pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri. Kalau berhenti kat situ apa jadi? Maka dia panggil, kita berhenti tu berhenti yang tidak elok. Berhenti yang tidak bagus. Kita ambil pula tajri min tahtihal anhar, berhenti mengalir. Kita tengok pada maksud ayat. Bagi orang-orang beriman, di sisi Tuhan mereka ada syurga-syurga, yang mana syurga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kalau kita berhenti pada jannatun tajri, syurga yang mengalir, jadi tak kenalah makna dia. Kita ambil pula pada perkataan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita maknanya jadi keliru. Maka ibtidak pada tajri itu dikira sebagai ibtidak yang kurang baik. Okey. Jadi kita nak ambil kat mana? Kita ambil sekurang-kurangnya pada bila mana kita berhenti tahtihal anhar, habis nafas kita dah tak cukup setakat tu, kita ambil balik pada jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Boleh teruskan bacaan bagi yang nafas panjang. Ustaz kebetulan pada hari ni nafas tak berapa panjang, tak boleh nak teruskan sampai kepada wakaf yang seterusnya. Jadi ini contoh bagi keseluruhan bagaimana berhenti dan juga mengambil balik ibtidak, wakaf dan juga ibtidak. Kalau kita salah, maka mungkin akan mengelirukan makna. Akhirnya, jawablah soalan di bahagian deskripsi yang telah pun Ustaz sediakan. Dan jangan lupa subscribe dan juga share video ini supaya bermanfaat kepada pelajar-pelajar yang lain. Bukan sahaja kepada kamu semua, bahkan kepada pelajar-pelajar yang perlukan kepada bimbingan dalam mempelajari tajuk-tajuk dalam mata pelajaran tingkatan 5 ini. Jadi Ustaz sudahi dahulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.